Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan salah satu tajuk dalam subjek pasaran wang dan modal Islam IIF 3002 yang bertajuk benchmarking atau penandaarasan bagi produk pasaran modal Islam. Pertamanya, mari kita berkenalan dengan apa itu pasaran modal. Pasaran modal diartikan sebagai perantara yang menghubungkan sektor yang mempunyai lebihan dana dengan sektor yang memerlukan dana. Jadi, pasaran ini amat penting bagi sesebuah entiti seperti bank, syarikat kewangan, syarikat insurans, syarikat korporat, individu maupun entiti yang lain dalam usaha mengembangbiakkan modal mereka untuk memenuhi keperluan sektor swasta sekaligus membangunkan ekonomi sesebuah negara. Jadi, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti ini memainkan peranan yang amat besar dalam penetapan penandaarasan dan melakukan proses penurasan iaitu screening ni bagi melabel sesebuah security itu patuh syariah ataupun tidak. Terusnya kita pergi kepada asas penentuan penandaarasan. Okey. Pertama sekali kita perlu tahu kenapa pentingnya penandaarasan ini. Ia adalah untuk memastikan unsur haram yang wujud dalam sesebuah security itu adalah sangat kecil dan berkaitan dengan perkara yang dimaafkan oleh syarak serta tak menjejaskan perkara halal yang lebih utama. Hal ini menunjukkan bahawa setiap security atau syarikat yang terlibat mestilah aktiviti utamanya tidak terlibat dengan perkara yang haram. Jadi hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Subki dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nazair, iaitu menghukum perkara bercampur halal dan haram sebagai haram adalah satu ikhtiar, iaitu berhati-hati. Jadi tidak semestinya perkara tersebut adalah haram. Okey. Dalam hal ini MPS bagi Suruhanjaya Sekuriti ini semestinya telah mengambil kira unsur-unsur tambahan lain yang turut sama pentingnya sebagai rujukan dalam penentuan penandaarasan ini. Contohnya seperti maslahah, umumul balwa, huruf khas min asalib iktisadiyah, fasad zaman dan hukuk ghair muslimin. Okay, seterusnya kita masuk kepada pembahagian penandaarasan. Okey, dalam bahagian ini MPS Suruhanjaya Sekuriti telah membahagikan penandaarasan ini kepada dua pendekatan, iaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Bagi pendekatan kuantitatif dapat dilihat dalam dua peringkat, iaitu yang pertama adalah tanda aras aktiviti perniagaan dan yang kedua adalah tanda aras nisbah kewangan. Seterusnya kita masuk kepada pendekatan kuantitatif yang pertama, iaitu tanda aras aktiviti perniagaan. Ia terbahagi kepada dua tanda aras, iaitu tanda aras 5% dan tanda aras 20%. Bagi tanda aras 5% ini, ia digunakan untuk mengukur tahap percampuran sumbangan aktiviti yang telah jelas haram di sisi syarak. Okey, sebagai contoh, aktiviti perbankan dan peminjaman konvensional, insurans konvensional, perjudian, arak, babi, makanan dan minuman yang tidak halal, hiburan yang tidak patuh syariah, tembakau, faedah daripada akaun dan instrumen konvensional, dividen daripada pelaburan yang tidak patuh syariah, aktiviti-aktiviti lain yang telah diputuskan tidak memenuhi prinsip syariah dan ditentukan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Jadi, untuk aktiviti-aktiviti yang telah disebutkan, penglibatannya dalam aktiviti ini adalah mesti kurang daripada 5% untuk membolehkan ia melepasi garis patuh syariah yang ditetapkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti. Seterusnya, bagi tanda aras yang kedua adalah tanda aras 20%. Okey, tanda aras 20% ini digunakan untuk syarikat bercampur yang mempunyai maslahah kepada masyarakat awam, seperti jual beli saham, sewaan daripada aktiviti yang tidak patuh syariah, pembroker saham, aktiviti-aktiviti lain yang diputuskan tidak mematuhi prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh MPS Suruhanjaya Sekuriti. Jadi, pelibatan dan sumbangan dalam 4 aktiviti yang telah disebutkan tadi mestilah kurang 20% terhadap perolehan atau keuntungan sebelum cukai
bagi syarikat tersebut. Okey, seterusnya, bagi pendekatan kuantitatif yang kedua adalah tanda aras nisbah kewangan. Okey, ia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah tunai ke atas jumlah aset. Okey, tunai yang dimaksudkan adalah tunai diletakkan di dalam akaun dan instrumen konvensional. Tunai yang ditempatkan dalam akaun dan instrumen Islam adalah tidak dikira. Yang kedua adalah hutang ke atas jumlah aset. Okey, hutang yang diambil kira adalah hutang yang berteraskan kadar faedah dan bukan menggunakan pembiayaan Islam. Sukuk juga tidak termasuk dalam pengiraan ini. Okey, setiap nisbah kewangan yang ditetapkan adalah bertujuan untuk menilai riba serta elemen yang terlibat dalam penyata kewangan syarikat tersebut. Jadi, status patuh syariah bagi sesebuah syarikat itu akan diperoleh sekiranya nisbah kewangan iaitu nisbah ke atas nisbah tunai ke atas jumlah aset dan nisbah hutang ke atas jumlah aset adalah tidak melebihi nilai 33%. Okay, seterusnya, bagi pembahagian penanda arasan yang kedua adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Okey, dalam menggunakan pendekatan kualitatif ni, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti telah menggunakan beberapa prinsip. Seperti yang pertama adalah prinsip maslahah rajihah. Okey, perkara ini adalah menjadi ukuran maslahah yang menjadi pegangan para fuqaha dalam menentukan suatu hukum yang terlaksana itu adalah menepati prinsip maqasid syariah. Jadi sebagai contoh, aktiviti yang memberi maslahah yang besar kepada masyarakat tetapi ia terlibat dengan percampuran yang boleh dimaafkan seperti aktiviti yang melibatkan perkara syubhah tapi sukar dinilai nisbah sumbangannya kepada perolehan bagi sebuah syarikat tersebut. Okey, prinsip yang seterusnya adalah prinsip saddu zari'ah. Okey, ia bermaksud sesuatu perkara atau perbuatan yang harus pada zahirnya tetapi berkemungkinan besar terlibat menjadi perkara yang melanggar syarak. Okey, sebagai contoh adalah penjualan kondom. Okey, pada asalnya penggunaan kondom ini adalah sesuatu yang tidak menjadi masalah. Tetapi banyak kajian menunjukkan bahawa dengan penggunaannya membawa kepada kemudaratan dan fitnah yang besar dalam kalangan masyarakat seperti bertambahnya kes-kes zina dalam kalangan masyarakat. Maka penjualan kondom harus disekat dengan menggunakan kaedah saddu zari'ah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambung perbincangan oleh saudari Iza Farhana. Saya Siti Aminah Nurul Jannah binti Roslan. Okey, kita teruskan pada slide berkenaan senarai sekuriti patuh syariah oleh Suruhanjaya Sekuriti. Okey, Majlis Penasihat Syariah iaitu MPS bagi Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC berperanan dalam meluluskan dan mengemaskini senarai saham yang diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh syariah yang tersenarai di Bursa Malaysia. Okay, jadi senarai sekuriti patuh syariah yang akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti adalah sebanyak 2 kali setahun iaitu pada penghujung bulan Mei dan penghujung bulan November dalam satu tahun. Okay, daripada senarai tersebut kita akan dapat melihat kita akan dapati jumlah sekuriti yang baru dimasukkan dalam senarai sekuriti patuh syariah. Kita juga akan dapat jumlah sekuriti yang berubah status kepada tidak patuh syariah dan jumlah keseluruhan sekuriti patuh syariah yang ada. Sambung kepada slide seterusnya. Di sini saya bentangkan perbandingan senarai sekuriti patuh syariah yang dikeluarkan oleh pihak Suruhanjaya Sekuriti pada bulan Mei 2019 dan bulan November 2019. Okey, pada Mei 2019 terdapat 14 sekuriti baru yang dimasukkan ke dalam senarai sekuriti patuh syariah dan sebanyak 10 sekuriti yang dikeluarkan daripada senarai sekuriti patuh syariah. Dan jumlah keseluruhan sekuriti patuh syariah adalah sebanyak 689 sekuriti. Okay, pada November 2019 terdapat 38 sekuriti baru yang dimasukkan dalam senarai sekuriti patuh syariah. Sebanyak 29 sekuriti yang berubah status iaitu berubah status daripada patuh syariah kepada tidak patuh syariah. Okay, jumlah keseluruhan sekuriti patuh syariah adalah sebanyak 696 sekuriti. Okey, jadi di sini kita dapat lihat
Dalam senarai sekuriti syariah yang dikeluarkan oleh pihak SC, ada menyatakan juga sekuriti yang berubah status ataupun dikeluarkan daripada senarai sekuriti patuh syariah. Dan perkara ini berlaku disebabkan oleh ketidakpatuhan ataupun tidak memenuhi penanda arasan yang telah kita bincangkan sebelum ini, iaitu penanda arasan 5% dan penanda arasan 20%. Okay, kita teruskan kepada ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 senarai sekuriti tidak patuh syariah pada bulan November 2019. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam November 2019 ada 29 sekuriti yang berubah status. Jadi di sini kita hanya lampirkan 5 sekuriti tidak yang berubah status itu daripada 29. Okey, antaranya adalah Bertam Alliance Berhad, Prem Holding Berhad, EA Holding Berhad, Securemetric Berhad dan CN Asia Corporation. Okey, jadi 5 ni adalah pada bulan Mei 2019, 5 sekuriti ini disenaraikan sebagai sekuriti patuh syariah. Namun dalam senarai yang dikeluarkan pada November 2019, dia tersenarai dalam sekuriti tidak patuh syariah. Okey, kita teruskan kepada panduan dan cara penyelesaian untuk pelupusan sekuriti tidak patuh syariah. Pertukaran status sekuriti patuh syariah kepada sekuriti tidak patuh syariah biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan dalam aktiviti perniagaan, kedudukan kewangan serta pelaburan syarikat. Okey, apabila sebuah sekuriti bertukar status kepada tidak patuh syariah, pelabur perlu melupuskan sekuriti tersebut. Tapi sebelum melupuskan, pelabur boleh melihat kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Security, iaitu dengan pelabur melihat kepada harga pasaran. Dan apabila harga pasaran melebihi ataupun bersamaan dengan kos pelaburan, pelabur perlulah melupuskan sekuriti tidak patuh syariah itu dalam kadar yang segera. Okey, jadi pelabur boleh mengambil sebarang dividen yang diperoleh sebelum tarikh pengumuman dan keuntungan modal daripada pelupusan sekuriti pada tarikh pengumuman dibuat. Okey, contohnya kita bagi seorang pelabur membeli sekuriti ABC pada Disember 2019 dengan harga RM5. Kemudian pada bulan Mac 2020, pelabur mendapat dividen sebanyak RM1. Pada bulan Mei, harga sekuriti adalah sebanyak RM6 dan menurut senarai sekuriti yang dikeluarkan oleh ST menyatakan bahawa sekuriti ABC tersebut tidak patuh syariah. Jadi apabila harga sekuriti pada harga RM6 iaitu melebihi daripada kos pelaburan, pelabur perlulah melupuskan segera. Jadi apa yang boleh disimpan adalah dividen RM1 pada bulan Mac dan keuntungan RM1 daripada pelupusan sekuriti pada tarikh pengumuman. Okey, kemudian pelabur boleh melihat kepada harga pasaran apabila yang kurang daripada kos pelaburan. Dalam keadaan ini, pelabur boleh menangguhkan pelupusan sekuriti tersebut sehingga memperoleh semula kos pelaburan. Pelabur dibenarkan untuk menyimpan dividen yang diperoleh sepanjang tempoh beliau memegang sekuriti tersebut sehingga jumlah dividen yang diterima dan harga pasaran sekuriti tidak patuh syariah mencapai nilai kos pelaburan. Okey, contohnya adalah seperti pelabur membeli, seperti tadi juga, pelabur membeli sekuriti pada Disember 2019 sebanyak RM5, mendapat dividen pada Mac 2020 sebanyak RM1 dan harga sekuriti pada 29 Mei iaitu pada penghujung Mei 2020 adalah sebanyak RM4. Jadi harga RM4 adalah kurang daripada harga RM5 yang pelabur keluarkan pada Disember 2019. Jadi pada ketika ini, pelabur boleh menangguhkan sebentar pelupusan sekuriti tidak patuh syariah itu sehinggalah harga sekuriti tidak patuh syariah itu mencapai kos pelaburan beliau. Okey, jadi kita lihat balik sudut galur dia. Disember 2019, sekuriti harga RM5, pelabur beli.
Mac 2020 dapat dividen RM1. Mei 2020 harga security RM4 dan berlaku pengumuman mengenai security tidak patut syariah. Pada bulan Julai harga security masih berharga RM4, jadi masih kurang. Pelabur masih boleh menunggu. Pada bulan Oktober 2020 security harga contohnya RM5.50. Jadi pada ketika ini pelabur perlulah melupuskan security beliau, security ABC yang telah dipilih tadi. Apa yang boleh disimpan oleh pelabur hanyalah RM1 dividen yang beliau peroleh pada bulan Mac 2020. Keuntungan daripada pelupusan security yang pada Oktober 2020 iaitu sebanyak 50 sen perlu dilupuskan. Maksudnya pelabur tidak boleh menyimpan keuntungan tersebut, tidak boleh mengambil keuntungan tersebut. Okey. Selesai bahagian panduan dan cara penyelesaian pelupusan security tidak patut syariah. Okey, sebagai penutup, penanda arasan, kita tahu yang kita telah bincangkan sebentar tadi, penanda arasan yang ditetapkan oleh SC adalah penanda arasan 5%, penanda arasan 20%. Okey, jadi penanda arasan yang telah digariskan oleh SC ini adalah sebagai satu langkah untuk meminimumkan elemen terlarang yang wujud dalam sesebuah security, iaitu seperti elemen riba, elemen gharar dan sebagainya. Sebagai seorang pelabur yang menitik beratkan mengenai soal kepatuhan syariah dalam security atau saham, pelabur perlulah menjadikan senarai security patut syariah yang dikeluarkan oleh SC ini sebagai panduan, sebagai rujukan untuk melihat status security yang berada di bursa, sama ada patut syariah ataupun tidak patut syariah. Dan sekiranya patut syariah boleh diteruskan dengan pemegangan saham ataupun pemegangan security tersebut, dan sekiranya salah labur ataupun berubah status security tersebut kepada security tidak patut syariah, pelabur tersebut perlulah melupuskan security itu mengikut garis panduan yang telah ditetapkan seperti yang telah kita bincangkan tadi. Sekian, terima kasih.